Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk murid-murid tahun 3 bersama saya lagi, Ustaz Halim, untuk subjek pendidikan kesihatan. Masih lagi di bawah subtopik reproduktif dan kesihatan sosial. Untuk hari ini, kita akan sambung dalam subtopik-subtopik yang seterusnya. Kita telah mempelajari apakah itu anggota-anggota seksual, dan yang kedua, bagaimana cara untuk melindungi anggota seksual kita. Ustaz nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada murid-murid semua kerana berjaya menyiapkan dan menghantar tugasan yang telah Ustaz berikan. Untuk minggu ini, kita akan meneruskan pelajaran kita di bawah subtopik iaitu bagaimana cara untuk menjaga kehormatan anggota seksual. Ada 3 di dalam buku teks menyatakan bahawa yang pertama, memakai pakaian yang sopan. Kita hendaklah sentiasa memakai pakaian yang boleh memelihara dan menjaga keselamatan diri kita. Yang kedua, menutup pintu bilik ketika menyalin pakaian. Kalau kat rumah, kita salin pakaian kan? Kita masuk dalam bilik, kita tutup dulu pintu. Tutup pintu dan kunci. Lepas tu, barulah kita salin pakaian. Perkara yang ketiga, mengelak melalui tempat sunyi dalam keadaan seorang diri. Pastikan kita lalu di laluan yang ramai orang, laluan yang terbuka, yang orang semua boleh nampak. Kalau kita ada kawan, tak ada masalah. Itu pun perlukan kawan yang ramai. Dan carilah laluan-laluan yang terbuka dan boleh dilihat oleh ramai orang. Seterusnya, ada beberapa perkara yang penting untuk kita semua ketahui. Sekiranya berlaku ke atas diri kita, kita kena bertindak dengan pantas dan cepat. Tujuannya adalah untuk supaya tidak membiarkan orang lain boleh menyentuh anggota-anggota sensitif yang terdapat dalam badan kita. Perkara yang pertama adalah apabila ada orang lain yang cuba untuk menyentuh bahagian genital kamu. Genital itu ialah zakar bagi lelaki dan faraj bagi perempuan. Kena faham ya, apa itu genital. Yang kedua, apabila ada orang datang cuba meraba badan kamu, dia pergi, kemudian dia ada sentuh kat bahagian-bahagian tertentu. Bertindak cepat dan halang. Yang ketiga, apabila ada seseorang cuba menepuk punggung kamu. Bahagian itu sangat sensitif. Kita perlu kena jaga. Jangan sampai ada seseorang cuba melakukan perkara-perkara seperti itu. Dan yang keempat adalah apabila ada orang datang dan menyelak pakaian kamu. Tarik baju, ataupun tarik tudung, tarik seluar, tarik kain dan seumpama dengannya. Murid-murid, 4 perkara yang saya sebutkan tadi merupakan tindakan ataupun perbuatan yang tidak selamat, yang boleh mengganggu emosi dan kesihatan diri kita. Selain daripada tindakan, ada juga perbuatan-perbuatan lain yang boleh dikategorikan sebagai boleh mengganggu emosi kita. Contohnya, melalui pertuturan. Sekiranya ada orang lain yang telah menyebut sesuatu perkataan yang tidak elok terhadap kita, perkataan yang berunsur lucah, itu pun dikategorikan sebagai satu tindakan yang tidak selamat. Baiklah, apakah tindakan yang perlu kita
lakukan. Yang pertama, sekiranya berlaku di dalam kawasan sekolah, murid-murid hendaklah melaporkan kejadian itu kepada guru. Cepat-cepat laporkan. Sekiranya berlaku di rumah kamu ke, di kawasan tempat tinggal kamu, sekiranya berlaku, beritahu kepada ibu bapa. Sekiranya kamu berada di kawasan yang jauh daripada tempat tinggal, contohnya berada di kawasan pekan, di kawasan bandar, ataupun kamu pergi ke mana-mana pasar raya contohnya, terus bertindak cepat dengan melaporkan kejadian yang berlaku kepada anggota keselamatan yang terdekat. Baiklah murid-murid, itu saja untuk pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Jadi Ustaz pesan kepada kamu semua, jagalah kesihatan diri sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam subtopik yang seterusnya berkenaan dengan pendidikan kesihatan tahun 3. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.